Salam sejahtera dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu. Apa khabar? Sihat? Okey, jadi cikgu harapkan semua dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang bersemangat, dalam keadaan yang bergembira. Okey, walaupun sekarang ini kita berada di rumah masing-masing untuk meneruskan PDPR kita, jadi cikgu harapkan semua tetap bersemangat. Dan untuk pendidikan moral tingkatan 2, Cikgu Lydia akan mengajar kamu. Jadi cikgu harapkan semua telah menyediakan sebuah buku untuk menulis nota ataupun membuat latihan. Buku terpulang kepada anak-anak murid sama ada buku nota panjang ataupun pendek. Itu terpulang kepada anak-anak murid sekalian. Okey. Jadi untuk pengenalan ini, cikgu harapkan semua akan fokus ataupun melihat buku teks masing-masing sama ada buku teks yang telah diberikan oleh pihak sekolah ataupun digital yang telah cikgu sendkan dalam grup masing-masing. Okay, jadi cikgu harapkan semua ada buku digital tersebut. Sekiranya tidak ada, nanti maklumkan dalam grup WhatsApp, cikgu akan send semula pada kamu. Okay? Untuk slide seterusnya. Okay, baiklah cikgu sambung semula. Okay, sebelum cikgu meneruskan dengan pengenalan ataupun isi kandungan yang terdapat dalam buku teks, cikgu nak terangkan secara ringkasnya pengenalan moral ini. Okay, cikgu nak ingatkan semula di mana seorang pelajar itu perlu mempunyai 3 domain ini dalam peribadi masing-masing. Supaya kamu lebih tahu sebenarnya pendidikan moral ini bukan hanya sekadar tahu beza baik buruk, tahu beza betul atau tidak, tahu beza wajar atau tidak sesuatu tindakan itu diambil. Jadi anak-anak murid sekalian perlu tahu dalam diri kamu semua perlu ada 3 domain moral ini, iaitu penakulan moral, emosi dan juga perlakuan moral. Ketiga-tiga ini saling berkait untuk menjadikan kamu semua, saya, orang di luar sana tentang insan yang berakhlak mulia. Okay, insan yang berakhlak mulia ini seperti mana yang kita tahu adalah seseorang yang boleh berfikir dengan wajar, seorang yang boleh mengambil satu tindakan yang berasaskan undang-undang, berasaskan nilai, yang berasaskan agama, berasaskan norma masyarakat. Okay, itu adalah yang dimaksudkan dengan berakhlak mulia. Okay. Cikgu jelaskan ke sini dengan secara ringkas. Kamu boleh nampak sendiri dekat slide itu di mana domain penakulan moral ini adalah tentang berfikir sebelum bertindak. Okay? Penakulan moral ini berkait dengan pemikiran. Kalau emosi moral pula, ianya tentang ada dua perkara. Okay, cikgu tak tulis dekat slide ini, cikgu terangkan. Ada dua perkara yang merangkumi emosi moral ini. Okay, di mana yang pertama adalah empati dan yang kedua adalah simpati. Okay, kalau kamu nampak perbezaan, yang pertama adalah empati. Okay, cikgu jelaskan dengan maksud supaya kamu lebih mudah. Okay, kalau empati adalah sesuatu perasaan bersimpati kamu terhadap sesuatu tapi dengan adanya tindakan. Maknanya di sini kamu bersimpati dan kamu ada perbuatan ataupun perlakuan yang kamu lakukan yang menunjukkan kamu itu tadi bersimpati. Kalau bersimpati, simpati sahaja itu maksudnya hanya perasaan. Okay, kamu hanya berperasaan yang kamu sedih, yang kamu terasa ingin membantu tapi kamu belum bertindak untuk membantu. Tetapi kalau kamu dah bertindak untuk membantu itu maknanya empati. Ya, cikgu ambil contoh. Kamu ternampak seorang pakcik tua melintas jalan. Okay? Kamu nampak dan dari situ kamu berfikir, adakah saya perlu menolong? Okay. Kalau kamu menolong, maknanya penakulan moral ataupun pemikiran moral kamu itu tadi sudah ada. Dan kalau kamu bertindak untuk menolong oleh sebab kesian tadi terhadap pakcik,
seorang pakcik itu tadi, maknanya ada diri kamu, ada empati. Dan kalau kamu bertindak dengan segera menolong pakcik tersebut, maknanya berada perlakuan moral dalam diri kamu. Ada 3 domain itu tadi dalam diri pelajar. Jelas tentang itu? Okey, kalau jelas kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, baiklah, untuk yang slide seterusnya ini adalah topik yang akan dipelajari. Okey, untuk tingkatan 2 kamu akan mempelajari 15 unit. Semua pelajar boleh rujuk slide ini ataupun rujuk buku teks digital yang telah cikgu bagi. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengenalan moral ini, iaitu unit 1. Okay, sebelum itu nanti cikgu akan terangkan terlebih dulu tentang nilai universal. Okay, jadi ini adalah isi kandungan yang ada dalam buku teks kamu. Masing-masing boleh rujuk. Boleh? Untuk yang slide seterusnya ini adalah tentang nilai universal, okay, SSM pendidikan moral. Okay, kamu boleh nampak dekat sini ada 18 nilai universal. Okay, setiap orang murid perlu tahu 18 nilai ini. Okay. Tingkatan 1 kamu dah didedahkan. Jadi cikgu harap anak-anak murid masih lagi ingat tentang nilai universal KSSM pendidikan moral ini. Baiklah, kita teruskan dengan pembelajaran kita, iaitu pengenalan moral, iaitu unit 1, sumber moral asas pembentukan akhlak mulia. Okay, kamu boleh lihat dekat sini ada 4 sumber moral. Okay, yang pertama agama, kedua kepercayaan, norma masyarakat dan juga rukun negara. Okay, kita fokuskan kepada Malaysia, negara kita Malaysia, kita mempunyai kepelbagaian sumber moral, okey, dari segi agama, agama yang berbeza, agama yang pelbagai kepercayaan, norma masyarakat dan juga rukun negara. Okey, untuk agama, okey, kita ada agama Kristian, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Sikh, itu adalah agama. Kepercayaan pula, kepercayaan Taoism, kepercayaan Confucius, kepercayaan orang asli di Semenanjung Malaysia, kepercayaan masyarakat pribumi Sabah dan Sarawak. Okey, untuk norma masyarakat ini adalah tentang peraturan ataupun amalan sesebuah masyarakat yang diterima oleh masyarakat yang lain. Okay, contohnya adalah membuka kasut sebelum masuk ke dalam rumah. Okay, contohnya kamu pergi ke rumah orang lain, ke rumah jiran kah, sudah semestinya kamu akan membuka kasut terlebih dulu. Sebab itu merupakan amalan yang mulia. Okay, untuk rukun negara, ianya merupakan sumber rujukan ataupun panduan moral bagi seluruh rakyat Malaysia. Okay, seluruh rakyat tentang rukun negara ini merupakan panduan. Semua kita tahu tentang rukun negara mempunyai 5. Okay. Alright, kita teruskan. Okay, untuk slide ini adalah tentang kepentingan sumber moral. Okay, kita dah belajar tadi 4 sumber moral. Okay, ada dekat slide yang sebelum ni. Okay. Kepentingan ada 5. Okay, yang pertama memberi panduan kepada pengamalnya. Yang dimaksudkan dengan pengamalnya itu tadi adalah kamu, cikgu, masyarakat yang di luar, sana. Okay, itu merupakan yang dimaksudkan dengan pengamal. Okay, yang kedua adalah menyedarkan tanggungjawab individu kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada negara. Itu adalah kepentingan sumber moral itu tadi. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai murni dalam pembentukan akhlak mulia. Okey, makna yang dekat sini adalah setiap individu itu perlu ada nilai murni dalam dirinya. Okey, contohnya nilai bertanggungjawab, nilai rasional, nilai harga diri. Okey, itu perlu ada dalam diri individu. Okey, seterusnya melahirkan rakyat yang berkepribadian tinggi. Yang dimaksudkan dengan kepribadian tinggi ini adalah seseorang yang tinggi adabnya, yang menghormati orang lain, yang tidak mementingkan diri sendiri. Okey, itu dimaksudkan dengan kepribadian tinggi. Seterusnya, memupuk perpaduan dan keharmonian negara. Ini memang sangat penting sebab kita yang tinggal di negara Malaysia ini
ada pelbagai kaum. Kita memang perlu bersatu padu. Kita perlukan kesatuan dalam dalam sesama sendiri supaya kita boleh hidup dengan aman dan damai dalam negara kita. Okay? Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 4 untuk kepentingan sumber moral. Okay, untuk seterusnya. Okay, ini adalah soalan perbincangan. Okay. Yang pertama adalah mengapakah agama menjadi sumber moral? Okay. Yang kedua, norma masyarakat Malaysia yang menjadi sumber moral dapat menjamin keharmonian dan perpaduan perpaduan kaum di Malaysia. Jelaskan. Okay. Yang ketiga adalah anda sedang berjalan di tapak perhimpunan dan mendengar murid-murid lain menyanyikan lagu negaraku. Apakah yang akan anda lakukan? Okey, yang ini kita akan bincangkan. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu berfikir terlebih dahulu tentang jawapan ini dan kita bincang sama-sama. Ini adalah tugasan iaitu kepentingan sumber moral boleh dijadikan panduan dan rujukan. Okay, cikgu minta untuk tugasan ini buat dalam peta pemikiran ataupun peta iting. Okay, rujuk gambar yang telah cikgu berikan. Okay, ini merupakan tugasan hari ini dan perlu siapkan. Okay, untuk tugasan yang kedua, soalan struktur. Okay, ada 3 soalan. Berdasarkan gambar raja ini adalah gambar banjir. Okay, jadi dekat sini ada 3 soalan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Jadi ini merupakan tugasan kedua kamu. Salin soalan ini dan berikan jawapan kamu. Okay, jelas tentang ini? Bagi mengakhiri kelas PDPR kita hari ini, cikgu nak ingatkan semula, latihan ini perlu dibuat, salin dalam buku tulis moral kamu, siapkan tugasan dan hantar pada WhatsApp cikgu setelah selesai untuk semakkan tugasan. Okay? Cikgu akan semak tugasan kamu. Dan bagi pelajar yang mempunyai masalah dan tidak dapat mengikuti kelas PDPR, sila hubungi cikgu untuk maklumkan masalah kamu. Jadi cikgu harap semua boleh buat tugasan ini dan sekiranya ada masalah dan kurang faham, boleh mesej cikgu dan cikgu akan bantu kamu. Terima kasih kelas untuk hari ini. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih dan stay safe.